Kembali lagi dalam pembelajaran RBT tingkatan 1. Hari ini kita akan belajar tajuk pembinaan mockup ataupun model. Pertama sekali kita akan lihat maksud mockup. Mockup ialah model olokkan yang dibuat sebelum menghasilkan model sebenar. Model olokkan bermaksud kita buat tipu, tetapi dia ada rupa bentuk model yang sebenar. Okey. Mockup juga dibina untuk memberikan gambaran awal produk. Kenapa nak bina mockup? Sebab nak tunjuk kat pengguna ataupun dekat orang, ini adalah produk yang kita akan keluarkan. Bentuk dia lebih kurang lah. Okey, kemudian mockup boleh dibina mengikut saiz sebenar ataupun tanpa ukuran sebenar. Maksudnya kalaulah produk tu terlalu besar, okey, kita boleh buat mockup dalam bentuk yang kecil. Tetapi reka bentuk dia lebih kurang kena samalah. Okey, contoh yang cikgu bagi kat sini adalah kasut. Produk yang kita nak reka adalah kasut dan kita buat mockup dulu, nak tunjuk kasut tu rupa macam mana, dan bahan yang kita pakai adalah paper lah, surat khabar lama. Okey, jadi ini adalah salah satu mockup. Bila kita tengok saja kasut yang diperbuat daripada surat khabar ni, kita dah boleh bayangkan. Dah boleh bayangkan produk sebenar. Okey, produk sebenar. Okey, kemudian kita tengok jenis-jenis bahan yang boleh kita gunakan untuk membuat mockup. Okey, contohnya cardboard, plasticine, kayu, polistrina, okey, foam, dawai kasar, okey, macam dalam gambar yang cikgu bagi ni. Daripada yang ni kita boleh bina lah. Selain banyak lagi sebenarnya. Okey, surat khabar, apa lagi, botol-botol plastik ke, kotak tu semua boleh. Okey, kemudian kita tengok maksud model. Okey, kita ada dua, mockup dan juga model. Okey, model ni adalah rupa yang produk yang kita cipta, bukan produk. Model ni adalah satu reka bentuk yang menyerupai produk sebenar. Dia ada dua, iaitu model berfungsi sepenuhnya dan satu lagi model separa berfungsi. Berfungsi sepenuhnya adalah dia dibina menyerupai objek sebenar dan berfungsi mengikut tujuan sasaran. Maksudnya rupa produk, rupa model yang kita reka tadi itu adalah sebiji macam produk yang kita nak hasilkan. Okey, dan dia mesti berfungsi sama dengan produk yang sebenar. Okey, model jenis ini dibina dengan menggunakan bahan dan juga kaedah cantuman yang sebenar. Okey, contohnya kalaulah kita nak bina rumah, jadi rumah diperbuat daripada kayu, kita akan cari bahan yang bahan dia adalah kayu. Okey, sebab dia menggunakan bahan yang sebenar dan cantuman yang sebenar. Kayu kita nak cantum dia dengan paku ataupun skru, macam tu. Okey, jadi dalam gambar ni cikgu bagi kereta mainan lah, model kereta yang berfungsi sepenuhnya yang ni. Kalau kita pergi dekat supermarket memang ada. Okey, bermaksudnya berfungsi sepenuhnya. Kalau kita tengok bahan, dia memang buat dari macam sebiji macam kereta lah. Okey, bahan dia, kemudian reka bentuk dia memang sebiji, cuma saiz dia kecil. Kemudian dia berfungsi sepenuhnya, iaitu pintu kereta boleh buka, steering boleh berfungsi, pusing. Kemudian boleh tekan horn, banyaklah yang boleh digunakan sepenuhnya. Maksudnya berfungsi lah. Kadang-kadang
lampu kereta menyala, okey, tayar kereta bergerak. Okey, cuma dia adalah kawalan apa kita panggil bateri. Okey, kemudian kita tengok model separa berfungsi. Dikenali sebagai model blok. Bahan penghasilan model jenis ini tidak semestinya bahan sebenar, dihasilkan secara berskala. Berskala ni maksudnya berperingkat lah. Okey, kalau kita tengok kat sini gambar yang cikgu bagi adalah vacuum, mainan kanak-kanak. Separa berfungsi, mungkin dia hanya mengeluarkan bunyi seperti vacuum saja. Okey, tapi tak boleh sedut. Macam itulah. Jadi dia nak semacam dengan produk asal lah, tapi tak berfungsi sepenuhnya. Berbanding dengan kereta tadi, boleh kata 80% berfungsi sepenuhnya. Okey, seterusnya kita tengok alatan dan bahan untuk cantuman mockup ataupun model. Bila kita nak mereka mockup ataupun model yang menyerupai produk sebenar, okey, kita kena menggunakan bahan cantuman. Tadi cikgu dah terangkan bahan untuk membuat mockup. Yang ni adalah bahan cantuman. Okey, yang pertama pistol perekat panas. Yang ni semua orang pernah tengok. Okey, dia perlu berkala elektrik untuk beroperasi. Kita guna rod perekat dia. Kita pasang kat belakang tu. Bila pistol ni betul-betul panas, dia akan cair. Dan bahan sesuai untuk cantuman pistol ini ialah plastik, mounting board dan juga cardboard. Okey, seterusnya perekat kayu ataupun kita panggil gam kayu lah, digunakan untuk mencantumkan 2 atau lebih permukaan bahan busuk kayu. Dia hanya boleh guna dekat kayu saja. Okey, seterusnya super glue. Bahan ini dapat melekat dengan kuat. Okey, dengan kuat ya. Digunakan untuk mencantumkan permukaan pelbagai jenis bahan mockup seperti plastik, fabrik tu kain, mounting board dan juga kayu. Okey, mounting board tu papan nipih yang mounting board ataupun kita panggil apa satu lagi kertas keras lah. Okey, super glue. Okey, seterusnya gam pipe PVC. Gam pipe PVC ini ataupun kita panggil dia semen pelarut. Dia berfungsi untuk menyambung mockup ataupun model yang menggunakan pipe PVC tidak berulir. Tidak berulir maksudnya tidak ada gigi-gigi kat dalam tu lah. Okey, bahan perekat ini terdapat dalam bentuk cecair dan dijual dalam tin pelbagai saiz. Seterusnya dan yang terakhir adalah benang dan jarum. Digunakan jika bahan mockup yang kita nak buat tu kita guna fabrik ataupun kain lah. Jadi untuk mencantumkan kain-kain tadi, fabrik tadi, sesuai menggunakan benang dan jarum ni. Okey, jadi benang dan jarum ni juga boleh menghasilkan corak. Kemudian benang ni terdapat pelbagai warna. Kita boleh beli banyak warna ada di pasaran. Okey, seterusnya bila kita dah menghasilkan mockup ataupun model sesuatu produk tadi, kita akan membuat penilaian hasil mockup tadi. Okey, kita nak nilai dulu, iaitu proses mengukur tahap keberkesanan produk. Tahap keberkesanan produk diukur berdasarkan 3 faktor, iaitu kriteria project brief yang kita belajar pada bab 2. Okey, kita tengok kriteria dia sama ke tak. Kemudian ciri-ciri project brief tadilah sama ke tak. Kemudian memenuhi kehendak pelanggan. Okey, nak bagi orang beli, kita kena tengok bagi memenuhi kehendak mereka lah. Kemudian
ketepatan rupa bentuk. Sebab kita dah buat lakaran, jadi kita kena rujuk balik sama ke tak dengan reka bentuk lakaran yang kita buat tadi. Kemudian kita akan membuat penilaian mockup berdasarkan yang tadi kriteria apa semua. Okey, macam mana cara dia? Yang pertama, pengujian berdasarkan bentuk, keseimbangan, kestabilan dan kekuatan cantuman. Kita nak tengok contoh pada cikgu bagi kat kamu ni adalah gambar bakul serbaguna tu yang berwarna kuning dan purple tu. Okey, jadi bila dah kita buat mockup ni dah siap, kita nak uji dia dari segi bentuk dia sama dah lagi. Okey, kata bentuk dia sama, memenuhi kehendak pelanggan. Lepas tu nak tengok keseimbangan, terbalik ke tak ke, macam mana. Kemudian kestabilan, kuat ke tak. Dan nak tengok cantuman yang kita pakai, terbuka ataupun tidak. Kemudian untuk membuat ujian ni kita perlu tentukan parameter dia, sama ada dari segi masa, ketinggian, berat dan juga beban ataupun banyak lagi lah. Kemudian keputusan ujian perlu dicatat sebagai rujukan untuk penambahbaikan produk jika perlulah. Okey, kita tengok pada jadual yang kita buat ujian tersebut. Okey, yang pertama jenis ujian yang kita nak buat adalah ujian kekuatan cantuman. Okay, kita nak tengok cantuman tu sama ada kuat ke tak, terbuka ke tak. Dan satu lagi ujian kestabilan, nak tengok bakul tadi tu stabil, dia jatuh ke tak jatuh lah, stabil duduk kaki dia tu. Okey, dia menggunakan parameter dia masa, iaitu beban ada 100 gram. Okey, kita kena tentukan beban tadi, ni parameter tadi. Okey, jadi kita buatlah ujian dia. Okey, kita letak beban tu 100 gram, letak di dalam bakul tadi. Okey, masa kita tetapkan 10 minit. Ini adalah ujian kekuatan cantuman. Kita tengok dulu. Okey, kemudian bila dah habis 10 minit tadi, dah sampai, kita tengok mockup dapat bertahan tanpa rosak selepas 10 minit jika menggunakan beban 100 gram. Okey, maksudnya okey lah. Dari segi kekuatan cantuman dah sesuai, kuat lah. Kemudian kita tengok ujian kestabilan pula. Okey, kita letak produk tadi, bukan produk apa tu, beban tadi di dalam bakul tu. Kemudian kita tengok sudut condongan permukaan ialah 45, dia duduk stabil elok kaki dia. Mockup diletakkan pada satu tapak rata dan diletakkan dengan perekat yang sesuai lah. Kita letak dekat kawasan yang rata, lantai yang rata lah. Kemudian kita tengok keputusan dia. Mockup tidak jatuh dan kukuh pada tapaknya. Jadi bila lah keputusan dia memuaskan, maksudnya tak perlu ada penambahbaikan pada produk. Okey, yang ni penilaian mockup. Kita tengok penilaian model. Okey, model ni maksudnya satu reka bentuk model sama ada berfungsi penuh atau berfungsi separa. Okey, pengujian dia sama juga dengan penilaian mockup, iaitu kita kena tentukan parameter lah sebelum nak lakukan ujian dia. Okey, selalunya ujian model adalah untuk tengok kefungsian dia. Tak macam mockup tadi, kita nak tengok bentuk, nak tengok keseimbangan, nak tengok kestabilan. Tapi yang ni kita nak tengok fungsi dia, sebab model ni dia besar sikit. Okey, kita tengok dari segi ujian kekuatan cantuman. Okey, kita ada di sini model vertigasi. Sekarang ni pertanian secara vertigasi ni famous. Tak memerlukan tanah yang banyak, tanah yang besar. Kita boleh letak polybag dan kita salurkan bekalan air yang secukupnya lah. Okey, jadi kita dah buat model. Sebelum kita nak buat ciptaan yang sebenar tadi, kita dah buat model dia. Kemudian kita nak uji kekuatan cantuman menggunakan pam air
berkuasa kecil. Okey, pump akuarium saja. Sebelum kita letak kat situ, kemudian hanya 6 daripada 12 sambungan paip dibuat sempurna. Yang lain tu tak berfungsi lah. Maksudnya ada 6 sahaja yang berfungsi. Sebab kat sini kan model separa berfungsi ataupun model berfungsi sepenuhnya. Tapi yang ni separa berfungsi lah. Kemudian 6 sambungan hanyalah mokap. Mokap ni keras ajalah, tak ada apa. Okey. Kemudian yang keempat, masa pump beroperasi adalah 5 minit. Okey, jadi dibuatlah. Dia pump air tadi menggunakan pump akuarium yang kecil. Kemudian dia pump. Kemudian kita tengok keputusan. Air dapat menitis pada 6 sambungan bekas tanaman. Maksudnya 6 tadi tu dia memang keluar air. Yang 6 lagi tu memang dia tak ada lah. Dia mokat, dia keras je lah. Dia tak ada apa. Okey, kemudian sepanjang air yang lalu tadi, sambungan tadi tu tak ada kebocoran lah. Jadi okey. Kemudian kita tengok ujian beban. Okey, beban 1 kilo diletakkan di atas sambungan paip. Letak beban, nak tengok paip tu. Beban diletakkan di sambungan bahagian di atas. Kita letak dekat atas saja. Kemudian paip melengkung ke bawah. Maksudnya dia tak tahan dengan 1 kilo. Dia melengkung lah. Kemudian perlu sokongan untuk mengelakkan paip tertanggal akibat tekanan air. Okey, jadi dia perlu letaklah tiang lain lagi untuk dia sokong saluran air tadilah, saluran paip tadi supaya dia tak melengkung, dia tak melendok. Bila yang lalu yang berat 1 kilo. Inilah kita panggil penilaian. Bila kita dah test, kalau dah okey, tiada sebarang penambahbaikan dilakukan. Tetapi jika terdapat kerosakan ataupun kiranya berlaku berlaku perkara yang tak elok lah, maksudnya bocor ke, tertanggal ke, macam tu. Okey, kita akan buat penambahbaikan lah. Kita buat semula, kita buat cantuman dia semula bagi dia kuat. Okey, kemudian kita nilai balik lah model dan juga mokap tersebut. Okey, sekian saja. Sekian, terima kasih.